Yang sahih di Berita RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Ahad 4 September 2022. Bersama saya Indira Zarohadian. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Jual ayam melebihi harga siling, peniaga ingkar dikenakan tindakan tegas. Pendaftaran pengikrar derma organ menerusi MySejahtera mulai Selasa ini. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Tindakan tegas bakal diambil terhadap mana-mana peniaga yang ingkar dan menjual harga ayam melebihi harga siling yang ditetapkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed menegaskan kerajaan sentiasa memantau perkara berkenaan bagi memastikan harga ayam stabil. Beliau yang juga ahli pasukan khas Jihad Tangani Inflasi berkata, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna diamanahkan memantau perkara tersebut. Pada masa yang sama, pasukan itu juga sentiasa mengambil maklum isu-isu berbangkit mengenai bekalan ayam dari masa ke masa. Kita sudah maklumlah beberapa laporan yang diterima di mana ada menyatakan bahawa bekalan ayam semakin mencabar, ada menyatakan bahawa harga DOC ni anak-anak ayam ni ada yang meningkat, ada yang menyatakan bahawa bekalan telur ayam juga. Jadi pihak Ustia memang memantau laporan media dan juga membalas ramai dan tindakan segera diambil. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik untuk pastikan bahawa isu ayam ni dapat kita stabilkan. Sehingga kini kerajaan masih memberi subsidi dan harga siling ayam standard yang ditetapkan di pasaran dengan harga RM9.40 sekilogram. Pendaftaran sebagai pengikrar derma organ boleh dilakukan melalui aplikasi MySejahtera mulai 6 September ini. Keperluan itu jelas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin susulan kadar pendermaan organ di negara sangat rendah. Malaysia tergolong antara 10 negara yang mempunyai kadar transplantasi terendah di dunia bagi 2021 iaitu 2.84 pembedahan transplantasi bagi setiap sejuta populasi menurut Global Observatory on Donation and Transplantation. Diperincikan, ikrar yang dibuat penderma menerusi MySejahtera itu terus ke Pusat Sumber Transplant Nasional. Bilangan pesakit yang masih menunggu untuk mendapatkan derma organ setakat hari ini seramai 10,442 individu. Namun hanya 2,700 kes transplantasi melibatkan pendermaan organ dijalankan sejak 1975. Pendermaan organ dari Pusat Sumber Transplant Nasional pada Julai 2022 menunjukkan terdapat sebanyak 779 organ penderma organ sebenar selepas kematian sejak 1997. As a result of this, kita terpaksa belanja banyak untuk hemodialisis. Bercakap pada sidang media selepas merasmikan penutupan Minggu Kesedaran Pendermaan Organ Peringkat Kebangsaan 2022 di Ibu Negara, Khairy turut memaklumkan akan membuat pengumuman ketetapan baharu pemakaian pelitup muka selewat-lewatnya pada Rabu ini. Dijelaskan Jawatan Kuasa Eksekutif Kesihatan Awam yang dipengerusikannya telah menerima syur daripada pakar mengenai pemakaian pelitup muka dan KKM masih dalam proses untuk mengumpul pandangan orang ramai mengenai perkara itu. Beliau turut memaklumkan 3 pendekatan perlu dilihat oleh KKM sebelum negara diumum beralih ke fasa endemik, termasuk pengisytiharan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO.
Kerajaan masih mengkaji implikasi cadangan pengasingan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya. Walaupun banyak negara lain termasuk negara Commonwealth yang telah melakukan pengasingan tersebut, namun jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang iaitu Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, cadangan itu tidak mudah untuk dilaksanakan. Dinyatakan untuk cadangan itu dilaksanakan di Malaysia, 19 undang-undang sedia ada termasuk perlembagaan persekutuan perlu dipinda. Selain itu, perkara tersebut juga melibatkan kos yang memerlukan penambahan perbelanjaan kerajaan. Bahawa memang ada kebaikan untuk pemisahan itu dibuat. Tetapi daripada sudut kosnya ada juga. Saudara, 195 rakyat Malaysia dilaporkan menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan di negara luar setakat Jumaat lepas. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Saifuddin Abdullah mendedahkan mangsa paling ramai dilaporkan di Kemboja membabitkan 148 individu, Thailand 23, Laos 22 dan Myanmar 2. Daripada jumlah itu, seramai 65 rakyat Malaysia di Kemboja, masing-masing 10 di Thailand dan Laos serta 2 di Myanmar telah berjaya diselamatkan. Kementerian memandang serius laporan berhubung rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan di luar negara. Individu atau waris yang menjadi mangsa sindiket penipuan tawaran kerja di luar negara dinasihatkan untuk tampil membuat laporan polis bagi tindakan seterusnya. Semua laporan atau dokumen yang diterima akan disalurkan terus kepada perwakilan Malaysia di negara terlibat. Pihak berkuasa tempatan negara terlibat juga sentiasa memberikan kerjasama dan bantuan untuk mengesan mana-mana rakyat Malaysia yang dimaklumkan berada di negara mereka. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memandang serius dapatan polis yang menerima 106,764 alamat protokol internet atau IP berdaftar yang disyaki berkongsi kandungan lucah golongan kanak-kanak di internet. Jumlah tersebut, kata Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohamad Harun, direkodkan sejak 2017 sehingga Ogos lepas. Justru bagi mengekang perkara tersebut, kementerian melaksanakan kempen membanteras jenayah seksual dalam talian terhadap kanak-kanak sebagai satu daripada inisiatif dalam membantu serta membimbing kanak-kanak, ibu bapa juga komuniti untuk berdepan dengan cabaran jenayah siber masa kini. Majlis Perwakilan Kanak-kanak juga kita lantik mereka ni sebagai duta ya untuk mereka juga menyampaikan kepada rakan-rakan sebaya mereka. 100,000 pengunjung hadir memeriahkan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM peringkat negeri Kedah. Berlangsung selama 3 hari sejak Jumaat lepas. Angka itu yang tertinggi dicatatkan sepanjang penganjuran JAKM. Ketua Unit Pemantauan Sepadu Jabatan Perdana Menteri G. Shanmugam berkata, jumlah jualan usahawan industri kecil dan sederhana IKS serta potensi jualan oleh sesi bisnes matching mencecah 8.7 juta ringgit. Selain itu, Karnival Kerjaya Jamin Kerja turut berjaya menarik ramai keluarga Malaysia di negeri ini dengan lebih 1,300 temu duga menyaksikan lebih 500 pencari kerja memperoleh pekerjaan masing-masing. Agar penganjuran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia dapat mendekatkan kerajaan dan juga keluarga Malaysia melalui perkhidmatan secara terus dan memudahkan rakyat di mana pelbagai agensi-agensi kerajaan telah membuka booth-booth mereka untuk memberikan peluang kepada rakyat-rakyat di negeri Kedah terutamanya untuk meluangkan masa sebarang keperluan mereka, permohonan mereka, kekhawatiran mereka, sebarang persoalan boleh dikemukakan kepada wakil-wakil kementerian yang telah membuka booth di sini. Kedah, negeri ke-9 siri JAKM selepas Johor, Perlis, Sabah, Terengganu, Perak, Kelantan, Sarawak dan Selangor. Program JAKM bakal menyantuni keluarga Malaysia di Negeri Sembilan pada 7 sehingga 9 Oktober depan. Ia lebih RM1 juta hasil
kutipan jualan murah keluarga Malaysia JMKM sejak dilaksanakan pada 20 Ogos lalu. Angka berkenaan melibatkan program JMKM yang berlangsung di kesemua 25 DUN di Melaka. Menerusi program itu juga RM200,000 subsidi diperuntukkan kerajaan sekaligus memberi penjimatan berganda kepada pengunjung. Kita sebenarnya telah berlangsung daripada 20 Ogos sehinggalah hari ini 4 September dan kita menjangkakan sehingga semalam yang dimaklumkan jualan keseluruhan yang telah diterima daripada 25 DUN adalah menilai melebihi 1 juta lebih. Dan juga daripada situ kita merasakan penjimatan yang telah diberikan subsidi kerajaan kepada program ini telah mencecah hampir 200,000 lebih. Program seperti ini membuka peluang kepada usahawan fama khususnya untuk menjana pendapatan masing-masing. Menaikkan kadar maksimum jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkan bagi tujuan award wang tunai daripada 160 hari ke 180 hari. Dengan kenaikan kadar maksimum CGR ini, membolehkan cuti tersebut disimpan bagi tujuan award wang tunai di masa persaraan sekaligus meningkatkan tunai di tangan pada hari persaraan kelak. HOPE bukan saja membantu mempromosi perumahan untuk segenap lapisan masyarakat tetapi juga bagi melihat ekosistem sektor perumahan secara holistik. Bantuan khas keuangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri akan terus memperkukuh daya saing negara dengan memajukan aspek kerumitan ekonomi serta memupuk ekosistem perindustrian yang mantap. Ia boleh dicapai dengan meningkatkan inovasi untuk terus memacu prestasi perdagangan negara yang positif. Menerusi ciapan di Twitter, Menteri Kanan MITI Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata pihaknya akan turut mempertingkat aspek terangkuman menerusi usaha mewujudkan pekerjaan berpendapatan tinggi dan menggalakkan peluang menyertai rangkaian bekalan serantau serta global. Sektor perkhidmatan menjadi pemacu pertumbuhan utama ekonomi selain menjadi penyumbang terbesar pelaburan yang diluluskan bagi separuh pertama tahun ini. Jumaat lepas, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA mengumumkan kejayaan Malaysia menarik pelaburan diluluskan bernilai RM123.3 bilion dalam sektor pembuatan, perkhidmatan dan utama bagi separuh pertama 2022. Ringgit diunjur diniagakan dalam aliran penyusutan berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan susulan Rizab Persekutuan FED negara maju itu dijangka menaikkan lagi kadar faedah. Menurut penganalisis ekonomi, Bank Pusat Amerika itu dilihat cenderung menaikkan kadar tersebut secara berterusan dalam usaha membendung inflasi. Namun peningkatan semula komoditi di samping asas makro yang kekal kukuh akan memastikan daya tahan mata wang tempatan. Ringgit dijangka diniagakan dalam julat 4.48 hingga 4.49 berbanding dolar pada minggu depan. Bagi minggu baharu berakhir, ringgit diniagakan kebanyakannya rendah berbanding dolar namun tinggi berbanding mata wang utama lain.
Sementara itu, penanda aras FBM KLCI diunjur berada dalam julat 1,490 mata hingga 1,510 mata minggu depan. Sentimen pelabur diramal terus tertumpu kepada ketegangan geopolitik yang berterusan di Taiwan dan Ukraine. Selain sekatan pergerakan di China susulan dasar sifar COVID, gangguan dalam rantaian bekalan global serta jangkaan kenaikan kadar faedah Amerika Syarikat. Pameran Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia Mata Fair 2022 kembali merancakkan industri pelancongan domestik dan antarabangsa selepas pandemik. Merupakan pusat senti terbesar, lebih 500 pempamer menawarkan pakej pelancongan menarik sepanjang 3 hari penganjuran. Vimala Kasturi Verasamy berkesempatan ke lokasi penganjuran pada hari terakhir mempunyai laporan. Pameran disertai 270 organisasi pelancongan termasuk 22 organisasi pelancongan negara dan pejabat pelancongan negeri serta 248 peserta ejen pelancongan menyasarkan 28,000 pengunjung dengan jualan mencecah 45 juta ringgit. Orang ramai dilihat tidak melepaskan peluang hari terakhir penganjuran yang menawarkan pakej pelancongan menarik. Sini saya untuk survey lah kalau ada package-package yang menarik, nak pergi London ke, nak pergi Seoul ke, Tokyo ke. So kita boleh tengok package-package dia dulu. Sebab sini semua ada. So it's like one stop center. Senang untuk kita cari apa-apa lah. Nak tengok dalam negeri yang package menarik macam Langkawi untuk honeymoon. Sebab kat sini boleh kita compare price semua antara travel agency mana yang lebih baik berbaloi dengan apa yang kita punya plan ke. Pempamer yang menyertai penganjuran kali ini juga menyuarakan pandangan positif masing-masing. Macam Langkawi, memang sambutan dia tu menggalakkanlah untuk 2 hari inilah dari semalam dan hari ini memang kita banyak dapat permintaan yang booking untuk pakej-pakej yang ada. Rasanya yang untuk kali ini memang paling ramai orang saya rasa. Kalau dekat sini saya rasa dia banyak kepada Lost World of Tambun dengan The Heaven. Tapi tak lupa juga dengan hotel-hotel lah. Cuti hujung minggu ini dimanfaatkan orang ramai dengan berkunjung ke Mata Fair 2022 di WTC KL. Melalui tinjauan saya, pengunjung datang bersama keluarga untuk mencari tawaran yang berbaloi untuk pakej pelancongan. Vimala Kasturi Verasamy, RTM. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Bertemu kembali. Kementerian Belia dan Sukan KBS telah mengadakan perbincangan bersama Kementerian Wilayah Persekutuan bagi mengadakan Malam Tanpa Kereta pada setiap malam minggu di Putrajaya. Menterinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azmu berkata inisiatif itu bagi melindungi keselamatan orang ramai yang gemar berbasikal serta menjadikan Putrajaya antara lokasi utama aktiviti riadah. Malam Tanpa Kereta itu juga dilihat sebagai bukti KBS sentiasa menyokong aktiviti berbasikal di seluruh negara. Maka jika kita adakan Car Free Night, tentu lebih ramai lagi akan libatkan diri dan ini akan kita perlu juga menjaga keselamatan mereka. Car Free Night saya percaya akan meletakkan Putrajaya sebagai satu map kepada semua penggemar basikal daripada seluruh Malaysia untuk datang beriadah. Saudara, pemberian peranti secara percuma kepada mahasiswa dalam program Peranti Siswa Keluarga Malaysia menjadi suntikan motivasi kepada penerima. Selain merapatkan jurang digital, inisiatif itu dilihat bertepatan dalam memastikan lebih ramai golongan mahasiswa dan pelajar tidak terbeban.
Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia MQA, Profesor Datuk Dr. Muhammad Shattar Sabran berkata, ia juga menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap kemajuan pembangunan serta kecemerlangan mahasiswa, terutama dalam kalangan keluarga B40. Justru beliau berharap agar inisiatif yang diberikan ini mampu digunakan sebaiknya mahasiswa dan menjadi pemangkin untuk belajar bersungguh-sungguh. Dan saya yakin dengan bantuan dan keprihatinan kerajaan ini mampu untuk mengubah dan melonjakkan status sosial masing-masing dalam kalangan mahasiswa kita ataupun masyarakat kita daripada golongan B40 dengan syarat kita perlu berusaha dengan sebaik mungkin dengan inisiatif dan bantuan daripada pihak kerajaan ini. Semalam kerajaan bersetuju memberikan tablet peranti siswa keluarga Malaysia kepada penerima inisiatif tanpa perlu memulangkannya semula. Dia kemunculan anggota bomba dan penyelamat bertubuh sasa pada sambutan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka pada 31 Ogos lepas antara yang mencuri tumpuan rakyat Malaysia. Video mempamerkan aksi mereka di atas aset darat milik bomba dan penyelamat membangkitkan keterujaan dan masih tular di media sosial hingga kini. Betul. Andy, saya pun teruja melihat kesaduan mereka, tetapi dengan tubuh badan persis seperti badang, ramai rakyat Malaysia yang tertanya-tanya adakah mereka memiliki peranan khusus dalam pasukan keselamatan berkenaan. Jadi kita ikuti laporan wartawan Syamimi Saripan. Silakan. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna Mereka sebenarnya merupakan sebahagian ahli Kelab Bina Badan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM yang ditubuhkan pada 2010. Objektif utamanya memudayakan amalan gaya hidup sihat meliputi penjagaan tubuh badan dan pemakanan. Sehingga kini, lebih 70 anggota dan pegawai JBPM telah menjadi ahli kelab berkenaan. Bermula sekadar hobi, aktiviti kelab itu telah berkembang dengan terlibat dalam pelbagai kejohanan bina badan. Kelab ni kita memang menggalakkan siapa-siapa nak main, mengamalkan gaya hidup sihat. Even kalau you tak ada gym kat balai pun, banyak barang yang ada, peralatan kita boleh workout. Biasanya kita ada dalam jadual tugasan harian, kita ada kadang bila ada time bersukan tu, waktu petang tu kita bersukan. So time tu lah ada, kalau yang you nak pergi gym, okay, you workout for the gym. Kalau you nak main volleyball, okay, you just boleh, tak ada masalah. Kemudian kita pun ada UKJK, ujian kecergasan. Jadi secara tak langsung yang itu yang akan buat maintain kita punya fitness apa semua. So bila you pergi gym itu adalah satu bonus untuk you. Tubuh sasa bukan untuk ditunjuk-tunjuk. Realitinya, selain kekuatan stamina, daya tahan tubuh badan juga amat dituntut dalam melaksana tugasan menyelamat, terutama dalam operasi kecemasan kritikal. Ini termasuk banjir besar dan tanah runtuh. Ini bukan setakat kita nak display badan. Saya faham ramai yang cakap itu kita import daripada gym mana apa semua. Tak, 100% anggota kita sendiri. Peralatan kita berat. You bayangkan kalau pump tu kita nak angkat 3-4 orang, pump yang berat dengan dekat dengan dalam 80 kilo kita nak angkat, tangga lagi. Itu memang memerlukan kekuatan fizikal. Satu lagi bukan apa, satu image diri tu sendiri. Image anggota tu sendiri. Bagi saya, kalau melakukan operasi tak ada masalah dengan berbadan besar seperti ini. Bagi saya, ia lebih mudah untuk kita melakukan tugas. Sebab dalam masa yang sama, pegawai-pegawai yang berbadan besar ni dia mempunyai fitness juga. So tak ada masalah untuk kita menghadiri operasi. Matlamat kami pun memang nak tarik ramai lagi anak-anak muda untuk lebih berminat dengan kita punya uniform lah. Perancangan kami tu memang kalau boleh bukan orang luar, tapi dalaman kami sendiri pun kami nak diorang sertai kami untuk orang kata jaga penampilan, jaga kesihatan itulah. Melihatkan respon baik yang diterima daripada masyarakat terhadap abang bomba ini membuktikan bahawa mereka merupakan duta kecil kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk melahirkan dan mewujudkan rasa ingin tahu mereka terhadap badan beruniform ini. Syamimi Saripan, RTM.
Lepas Bomba Sado mungkin ada Syamimi Sado lepas ni. Mungkin kita nantikan. Baik, saudara, apapun kemeriahan Bulan Kebangsaan sememangnya cukup sinonim dengan dendangan lagu patriotik. Bukan sekadar hiburan, malah lagu patriotik merupakan medium penting memupuk semangat patriotisme dan cintakan negara yang telah diterapkan sejak kecil lagi, khususnya seawal zaman persekolahan. Kita ikuti laporan wartawan Ravin Samunggam. Nyanyian lagu patriotik di waktu persekolahan masih segar diingatan. Tiba sahaja Bulan Kebangsaan, pasti semua pelajar wajib menyanyikan lagu patriotik. Antara lagu popular termasuklah Tanggal 31, Keranamu Malaysia, Jalur Gemilang dan banyak lagi. Persoalannya, sejauh mana kita masih mengingati lirik lagu patriotik itu? 14 melintang jalurnya. Semua negeri dalam Malaysia. Satu suara, satu semangat. Itu sumpah warga berdaulat. Tanggal 31. Tanggal 31 bulan 8 57 hari Merdeka, merdeka. Ya, saya. Kita tetap merdeka. Merahmu bara semangat wajah. Putihmu bersih, putih bergerti. Tanggal 31. Bulan 8 57. Merdeka, merdeka. Kita sudah merdeka. Lagu-lagu patriotik bukan sahaja menjadi sebahagian daripada memori zaman persekolahan, malah ia turut memupuk dan menyemarakkan lagi semangat cintakan negara. Bila sampai waktu dia tu, kita akan macam like everyday macam pasang tiba-tiba macam hari dengan kawan I memang pasang kat office, lepas tu jerit kuat-kuat macam tu. Bila rasa, especially kalau kita berada di luar negara, kita rasa patriotik sikit lah. Kita rasa macam rasa rindu kat Malaysia tu, rasa cinta ke Malaysia tu lebih daripada negara yang kita tinggal tu. Sebab kemungkinan environment dia, kita punya diversity, ada Chinese, Malay, India semua kan. Lepas tu makanan semua, environment semualah. Banyak lagu patriotik terus unggul dan diingati. Walaupun merentasi zaman, saudara, sebenarnya banyak boleh dilakukan untuk menyuntik semangat nasionalisme terhadap Malaysia tercinta dengan mengekalkan perpaduan sesama kita yang berbilang bangsa, agama dan budaya. Ravin Samunggam, RTM. Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat mencemaduli ke acara kemuncak pertandingan akhir rekaan batik Piala Seri Endon 2022. Pertandingan berprestij tersebut menawarkan hadiah keseluruhan mencecah RM150,000 bagi kesemua 3 kategori yang dipertandingkan. Acara kemuncak yang berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC itu menampilkan rekaan finalis bagi kategori fashion yang digayakan 12 pereka fashion tempatan untuk merebut kejuaraan edisi ke-17. Para peserta diadili 5 juri profesional diketuai Pengerusi Majlis Kebudayaan Kebangsaan Datuk Najib Ahmad Daw. Rekaan peserta berusia 29 tahun Muhammad Nazil Arsan dengan tema Nostalgia Terindah telah dipilih sebagai pemenang utama. Minat batik ni bukan ke arah tradisional sebenarnya, mesti ke arah kontem ataupun gabungan moden, ke arah anime pun boleh ataupun fantasi sekali sebenarnya. Sementara itu, rekaan bertemakan klasik hasil ciptaan 4 pereka dari kumpulan Jah-Ai Sungai Rual mengungguli kategori kemasan lembut. Menariknya, 2 daripada pereka kumpulan ini merupakan wanita orang asli berketurunan Jah-Ai. Warna yang orang dahulu gunakan iaitu warna alam, yang kita ambil daripada warna yang orang kata apa, yang warna indigo. Kemudian kita gabungkan dengan konsep rekaan iaitu kita ambil daripada sutur batik sarung tradisional Malaysia lah. Bagi kategori rekaan kraftangan, juara dimenangi kumpulan Syukri, Alif, Ehfan yang dianggotai 3 orang pereka berbakat
Rekaan kraftangan yang diberi nama Journey bermotifkan rekaan batik berlatar warna biru berjaya memikat hati juri. Asas seperti sebuah garisan. So daripada situ kita tak nak batik tu nampak seperti batik yang selama ni kita nampak. So kita nak go to luar negara. So market-market kita nak tembus market-market luar negara. Juara membawa pulang hadiah wang tunai RM30,000, tempat kedua RM10,000 dan tempat ketiga RM5,000 bagi setiap kategori. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Isyak. Baik, seterusnya kita ke edisi sukan bersama Nazri Fahmi. Ya, silakan Nazri. LTDL 2022 dijangka dapat berlangsung seperti dijadual. Terengganu FC berpesta gol di laman sendiri. Terima kasih Andy dan dia. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan penganjuran jelajah berbasikal Tour di Langkawi LTDL 2022. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yakin ia dapat dilangsungkan seperti dijadualkan bulan depan. Menurut beliau, pihak Kementerian Belia dan Sukan juga amat menghargai kerjasama yang ditunjukkan oleh semua kerajaan negeri yang terlibat. InsyaAllah semuanya akan berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan-kerajaan negeri yang turut membantu. Saya harap orang ramai akan dapat memberi sokongan-dokongan dan insyaAllah ini akan membuka mata dunia bahawa Malaysia is open for business. Everybody should come here. Tambahnya, penganjuran LTDL juga bakal mengukuhkan lagi keyakinan pelancong asing untuk datang ke Malaysia. LTDL 2022 bakal menampilkan saingan sejauh 1,183 km membabitkan 8 peringkat bermula di Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Pahang, Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah dan berakhir di Pulau Langkawi. Beliau ditemui selepas merasmikan program Perhimpunan Mega Basikal Lipat Kebangsaan 2022 di Ibu Negara. Program itu disertai lebih 2,700 peserta serta 100 kelab basikal lipat dari seluruh negara. Pusingan kedua kejohanan Superbike Malaysia MSBK 2022. Pelumba Bonsiu Honda Racing Team Zakwan Zaidi mendominasi perlumbaan kedua dan ketiga kelas 1000cc di Lita Antarabangsa Sepang SIC. Ini sekaligus menebus kekecewaan pelumba berusia 27 tahun itu yang menamatkan perlumbaan pertama semalam sekadar di tempat keempat. Penambahbaikan yang dilakukan pada jenteranya nyata membantu Zakwan mengatasi cabaran sengit pelumba Yamaha Kasma Daniel Kasmayudin. Kedua-duanya bersaing hebat terutamanya pada perlumbaan ketiga, cuma dibezakan 0.150 saat. Memang luar biasa dari Kasma dengan Zakwan. Battle dari Kalau ikutkan daripada minggu ni memang saya struggle lah dengan motor sebenarnya. Sebab motor ni pun saya masih belum 100% dapat confident dengan motor sebab kita masih cari lagi setting sebab di race 1 saya cuba try setup yang lain lagi teruk saya rasa dan saya cuba saya realise balik mana kesilapan saya dan cuba setup daripada segi motor ada banyak improve daripada semalam. Kejayaan itu membolehkan Zakwan naik di kedudukan ketiga keseluruhan kategori pelumba dengan 63 mata. Tangga teratas masih dikuasai Kasma Daniel dengan 130 mata. Sementara itu, saingan dalam kelas 600cc lebih berkisarkan pada pertembungan wakil Malaysia dan Indonesia. Pelumba Bonsiu Honda Racing Team Muhammad Helmi Azman terlebih dahulu memenangi perlumbaan kedua sebelum wakil Indonesia Andi Farid Izdihar bangkit menguasai perlumbaan ketiga. Pelumba ini Andi Farid Izdihar untuk pasukan Astra Honda Racing Team dari Indonesia. Saya rasa kurang
cocok dengan settingan race 2 tadi, dan akhirnya di race 3 kita mencoba settingan yang berbeda lagi dan hasilnya positif, dan saya sangat senang bisa menempati posisi pertama lagi. Okey, pada race kedua saya dengan grup depan saya tak kiranya kita orang tak ada gap, so saya yang leading daripada lap pertama sampai ke 7 macam tu. So race tu kiranya lebih pada fighting . Bola sepak kita mulakan dengan aksi Liga Super. Hajat Johor Darul Ta'zim JDT membawa pulang 3 mata penuh untuk terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu tidak kesampaian. Ini selepas Selangor FC berjaya mengikat kedudukan 1-1 pada pertemuan di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Turun sebagai pasukan pelawat, JDT yang dibimbing Hector Bidoglio bagaimanapun berjaya mendahului menerusi gol penalti Bergson da Silva pada minit ke-33. Tersentak dengan situasi itu, Selangor mula melancarkan asakan bertali arus untuk memburu gol penyamaan, namun gagal menembusi kubu JDT sepanjang babak pertama. Kekentalan skuad Harimau Selatan itu bagaimanapun tidak bertahan lama apabila Selangor akhirnya berjaya memecah kebuntuan menerusi jaringan pemain import Brazil Harrison Cayon pada minit ke-65. Kedudukan kekal sehingga tamat permainan sekaligus menyaksikan JDT masih kekal di Persada Liga dengan 42 mata, manakala Selangor di tangga ke-8 dengan 17 mata. Keputusan itu nyata melegakan skuad The Red Giant yang sebelum ini dilihat bergelut dengan masalah prestasi. Pengendali sementara Nizam Jamil berkata ia memberi petanda positif tentang perubahan mentaliti dan motivasi para pemainnya bagi menghadapi baki saingan musim ini. Saya rasa apa-apa yang kita keluar dengan 1 poin dengan JDT big club Asia level. So with this attitude, saya tak kata permainan tapi attitude dan commitment from the players, kita agak berpuas hati. Mungkin ada perkara-perkara yang kita kena improve lah. But overall JDT pemain bagus. Kita perlu bermain dengan baik, mendapatkan results untuk kembalikan penyokong di belakang kita. So it's important, bukan mengenai saya. Dia mengenai macam mana kita nak transfer kita punya training to game and dapatkan results and dengan good performance. Sabíamos que iba a ser un partido difícil y lo encontramos de esa manera. Son partidos que sirven para seguir aprendiendo, para seguir mejorando y hay que trabajar, hay que seguir trabajando y sigo teniendo la plena confianza en los jugadores y en el club. JDT kini masih kekal di Persada Liga dengan 42 mata, manakala Selangor di tangga ke-8 dengan 17 mata. Sementara itu, satu lagi aksi Liga Super menyaksikan Terengganu FC TFC berpesta gol membenam Melaka United 5-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Tuan rumah yang mendominasi permainan terlebih dahulu meledak gol pertama pada minit ke-16 menerusi Kepa Sherman yang menanduk cantik hantaran lintang pemain kebangsaan Faisal Halim. Babak kedua, skuad penyu meneruskan asakan dan berjaya mencetak gol kedua pada minit ke-61 menerusi Nick Muhammad Sharif Hasifi Muhammad Lazim sebelum kapten pasukan KPCC menambah gol ketiga 5 minit kemudian. Pada minit ke-75, Cece kemudian sekali lagi menambah derita Melaka United menerusi gol kedua pribadinya pada minit ke-75 sebelum melengkapkan hat-trick pada minit ke-80. Kemenangan besar itu disifatkan Nafuzi Zain sebagai kemenangan paling berharga buat TFC. Menurut pengendali skuad penyu itu, kemenangan tersebut membuka semula peluang pasukannya untuk bersaing dalam kelompok 3 pasukan teratas Liga Super. Dari sebelah kiri. Tandukan ke Pasyaran dan itu dia cantik gol. Alhamdulillah lah, 3 mata malam ni yang teramat penting untuk kita merapatkan dengan kedudukan 3 teratas lah. Dan sekarang ni kita tengok perbezaan kita dengan U90 hanya 3 mata dan 7 mata dengan Sabah. So baguslah untuk kita bersaing untuk berada 3 teratas lah. Itulah sasaran kita buat masa sekarang. Saya rasa peluang masih terbuka, cuma yang penting kita tak boleh kehilangan mata je lah.
Kita balik pula ke saingan Liga Premier. UiTM FC berjaya mengukuhkan kedudukan dalam saingan musim ini selepas menewaskan Perak FC 2-1 di Stadium UiTM Shah Alam. Dalam satu lagi perlawanan, skuad Projek FAM MSN melakar kejutan menundukkan PDRM FC 1-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Faris Hafiz Azhar muncul viral selepas dua jaringannya pada babak pertama berjaya menghadirkan 3 mata berharga buat The Lion Troops. Skuad Seladang berjaya merapatkan kedudukan musim Wang Zek Haikal 1-0 pada minit ke-35. Namun usaha untuk menambah jaringan buat Perak terjejas selepas Khairul Ashraf Ramli diperintah keluar padang setelah mengutip kad kuning kedua pada minit ke-88. Tiada tambahan jaringan sehingga tamat perlawanan. Sementara itu, jaringan tunggal Hazwan Hassan pada minit ke-10 memadai untuk skuad kendalian Hassan Sazali mengutip 3 mata. Jaringan berkenaan hadir selepas serangan bertali arus dilancarkan ke kubu PDRM seawal permainan. PDRM juga menggandakan asakan bagi mencari mata penyamaan, namun barisan pertahanan skuad Projek FAM MSN kental bertahan sehingga ke WC penamat. Kejohanan Bola Jaring Asia 2022. Selepas 2 tahun tidak beraksi di kejohanan kompetitif, skuad bola jaring kebangsaan membuka tirai perlawanan di Singapura semalam. Pasukan negara memulakan kempen kejohanan tersebut dengan aksi meyakinkan dengan membelasah Brunei 78-22. Dalam aksi pembukaan kumpulan C itu, Malaysia mendominasi sejak awal permainan dengan gandingan 3 penyerang, An-Najwa Azizan, Nordianah Nur Sabini dan Khairunisa Nazri. Skuad negara menyumbat masuk 18 jaringan berbanding 6 yang dilakukan Brunei sepanjang suku pertama. Aksi dalam suku kedua menyaksikan skuad negara melebarkan jurang mata dengan mendahului 41-11 sebelum menamatkan suku ketiga di kedudukan 59-16. Liverpool dan Manchester City berkesudahan seri. Paparan itu mengakhiri edisi Sukan 4 September 2022. Saudara saksikan kegemilangan Sukan Malaysia Sukma ke-20 bermula 16 September ini. Hanya diartikan sebagai rakan penyiar rasmi #Demi Malaysia. Saya Nazif Ahmad Syukri, salam keluarga Malaysia dan salam sukan untuk semua. Masih bersama berita perdana. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Singapura, Lawrence Wong bersama isterinya, Lu Ze Lui, tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA untuk lawatan kerja ke Malaysia selama 4 hari. Ia merupakan lawatan rasmi pertama beliau ke Malaysia selepas dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri Republik itu pada Jun lalu. Ketibaan Lawrence Wong disambut Ketua Protokol Kementerian Luar Negeri Muhammad Aini Atan dan Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia Vanu Gopala serta pegawai kedutaan. Lawrence Wong menerima tabik hormat dari kawalan kehormatan setempat dikelolai Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja ramai 32 anggota dan pegawai di Balai Ketibaan. Dalam tempoh lawatannya, Lawrence Wong dijadual menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah serta mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau turut dijadual bertemu Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Gubernur Bank Negara Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus. Bantuan khas keuangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023.
Bertemu dalam B-Diva, seramai 105 calon telah disenarai pendek daripada sejumlah 21 kategori bagi Anugerah Industri Muzik 23. Rancangan Anugerah Muzik Tempatan paling berprestij anjuran Persatuan Industri Rakaman Malaysia itu bakal diadakan pada 11 September ini. Saya nyatakan tadi, populariti itu adalah yang kedua. Kualiti mengatasi populariti, kerana selalunya kita menjurukan apart from quality, dia melihat populariti juga. Sebabnya tak guna menghasilkan satu bahan kualiti kalau tidak ada orang peminat tak nak dengar. Tapi di sini dalam AIM, penyanyi daripada Sabah, Adrian Nicholas, orang tak kenal dia, tapi tiba-tiba dia muncul dalam top 5 untuk rakaman solo terbaik. Jadi kita melihat mana populariti itu adalah satu asas kedua. Alfa sangat-sangat bersyukur dengan rezeki Alfa dapat hari ini. Alfa baru je rilis single dengan Kak Emilia dan alhamdulillah Alfa tercalon dalam AIM. Vanessa rasa sangat appreciated and dinampak lah. So this nomination means a lot to me sebab it means that kerja keras yang Vanessa telah buat selama ni finally paid off. Menggabungkan 3 pemuzik daripada generasi berbeza pada konsert 3 generasi ternyata memberi kepuasan kepada para peminat muzik rock. Buktinya, kumpulan rock Ekspedisi, Spider dan Noh Saleh berjaya menghiburkan lebih 3,000 peminat dengan lagu-lagu hits mereka di ZEP Kuala Lumpur minggu lalu. Jom B-Diva belanja sikit kemeriahan konsert 3 generasi. Menghiburkan 3,000 peminat dengan 30 buah lagu, penyanyi latar popular di India Jubin Nautiyal menghiburkan peminat tanah air ketika konsert perdananya Jubin Nautiyal Live in Malaysia bertempat di Dewan Plenary KLCC. Excited and tired at the same time. We have a very high energy performance, so it consists of a lot of movement on stage, a lot of music playing, a lot of great musicians on stage. We will be playing for 2 hours, so we will be executing somewhere around 30 songs. Usia bukan penghalang bagi Hetty Koes Endang tampil memberikan persembahan terbaik buat peminat setia di konsert Jubli Emasnya minggu lalu. Ternyata persembahan selama 2 jam yang diakhiri dengan lagu berhantu Berdiri Bulu Romaku membuat peminat bunda pulang penuh senyuman. Konsert yang disertakan majlis makan malam itu membariskan pemuzik profesional mendapat sentuhan pengarah muzik Datuk Ramli MS. Antara lagu yang dinyanyikan, Kasih, Tak Ingin Sendiri, Kuda Hitam dan Hati Lebur Jadi Debu. Konsert itu ternyata mengembalikan kenangan cukup manis buat Bunda Hetty sempena sambutan 65 tahun usia beliau. Selepas kali terakhir membuat persembahan di Malaysia pada 5 tahun lalu, selebriti terkenal Korea B-Rain sekali lagi kembali mengubati kerinduan peminatnya sempena Betadine Night di Axiata Arena Bukit Jalil. Antara lagu yang dipersembahkan malam itu adalah Last Song, Hip Song dan juga lagu popular beliau Rainism. Selain Rain, penyanyi tempatan Jazz Lee dan Andrew Tan turut memeriahkan malam tersebut dengan lagu popular masing-masing. Kali terakhir mengadakan konsert di tanah air pada tahun 2000. Kini kumpulan nasyid legenda yang sudah melewati 26 tahun pembabitian dalam industri muzik tanah air, Raihan, akan kembali dalam jayakan konsert Garis Masa Raihan pada 26 November depan di Stadium Malawati Shah Alam yang mensasarkan kehadiran 7,000 penonton. Itu pun sangat gembira kerana ada orang yang masih percaya dan orang kata yakin peminat Raihan masih lagi follow Raihan dan Raihan masih lagi boleh berkecimpung dan masih boleh buat konsert. Paling utama kami fokuslah pada persembahan kami nanti sebab persembahan dalam sekitar 1 jam 45 ke 2 jam dalam 15 ke 20 lagu memang kena banyaklah preparation and then konsep kita pun different. Kita banyak percussion, memang perlu banyak latihan lagi.
Penyertaannya dalam sebuah stesen radio baru-baru ini menjadi petunjuk Shuib telah bersedia untuk kembali ke dalam industri seni. Bila Shuib, dia merasakan keputusan tersebut dibuat atas dasar ingin mengisi kekosongan jadual hariannya. Macam itulah nampaknya. Bila mana saya dah masuk radio, of course jadual saya akan jadi padat. And then insyaAllah untuk TV pun akan datang. So ada juga program-program yang dah bertanya-tanya dengan saya dan insyaAllah saya akan buat seperti mana yang sedia maklum. Bila mana saya kehilangan orang yang paling rapat, saya almost down, yang saya rasa saya kadang-kadang tak tahu saya nak buat apa, jadual saya kosong. Perkongsian tadi mengakhiri B-Diva. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Cocha Yatim. Assalamualaikum. Bye. Cucur rokok dimasak bertujuan untuk menghentikan tabiat berokok si suami. Ya, tetapi ia bukanlah cucur berbentuk rokok, tetapi rokok yang disaluti tepung dan digoreng. Macam-macam kita saksikan dalam hashtag. Seorang wanita mempersonakan warganet di media sosial apabila memperagakan catwalk di dalam sebuah kolam renang. Kristina Mushenko, juara dunia 4 kali acara renang berirama, memperlihatkan kemahirannya berpusing 360 darjah bagi menyempurnakan catwalk tersebut. Video dimuat naik di Instagramnya mencapai 54.1 juta tontonan dan 1.7 juta tanda suka. Ini pula kisah seorang wanita berdepan detik cemas. Kejadian berlaku apabila dia tersepit secara terbalik ketika sedang bersenam dan kemudiannya menghubungi polis menggunakan jam pintar. Christine Fox kemudian berkongsi video itu di TikTok ketika sedang diselamatkan anggota polis. Video tersebut mendapat 104,000 tanda suka oleh warganet di TikTok. Seorang isteri mempunyai cara tersendiri bagi menghentikan tabiat berokok suaminya. Dia telah membuka sekotak rokok dan kemudian dicampur dengan tepung untuk menghasilkan cucur rokok buat minum petang. Video tersebut dirakam oleh si isteri bagi mengajar suaminya agar berhenti merokok. Video itu dimuat naik di TikTok dan mendapat sejuta tanda suka. Dia jangan buat macam tu. InsyaAllah tidak. Baik saudara, paparan hashtag itu tadi menutup tirai berita perdana edisi Ahad 4 September 2022. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Semarakkan juga sambutan Bulan Kebangsaan dan mari kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Dengan ini, Assalamualaikum. Dan salam keluarga Malaysia.